Nampak tak tu? Boleh nampak ah? Satu 1080. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada pagi ni, alhamdulillah Allah pilih kita. Allah pilih kita dalam ramai-ramai yang ada. Allah pilih kita, saya jatuh, untuk duduk dalam majlis ilmu di waktu orang lain mungkin buat apa biasa? Tidur. Mungkin duk tidur, mungkin duk lipat kain, macam-macam duk buat tu, mungkin duk masak, mungkin duk tengok TV. Tapi Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, rezeki yang sangat besar tu. Ini adalah permulaan kita dalam pengajian kitab ataupun kuliah duha, permulaan yang kali pertama. Jadi boleh ambil ni, siapa yang ada telefon tu, ambil share dekat orang kawasan-kawasan ni supaya dia tahu ada. Malah kalau di sekeliling ni boleh lagi, sempat lagi mari ni. Kan? Kalau dengar kat luar. Ha? King, dengar kat luar. Tutup. Ha? Sekali dengar kat luar, yang kawasan-kawasan ni boleh datang yang mana saya rasa saya jijakkan kaki dekat masjid ni tahun 2019. Pernah jijakkan kaki di sini 2019. Kenapa saya boleh ingat peristiwa yang sangat menyayat hati yang berlaku? Macam mana? Buat live. Live tu ada sampai sekarang. Boleh cari nanti kat dalam Facebook live macam ni. Tengah-tengah buat, stand patah. Tiba-tiba je, stand patah. Habis nampak sekeliling. Kalau ingat lagi boleh cari. Stand patah. Malam. Masa tu rasanya tak ada kuliah duha lagi kot. Ada 2019. Sebelum PKP. Sebelum Covid. Masa tu saya mari tengah-tengah elok ni. Orang tengah jatuh, macam mana boleh patah pun tak tahulah. Saya ingat sampai sekarang lagi peristiwa tu. Kemudian 2019, lepas tu Covid dah tak ada. Saya asal Selangor. Masa tu jemputan, bukan tu. Maka saya baliklah. Dah Covid. Setelah 2021 saya mari balik.
Masa tu masih lagi ada sekatan-sekatan, tak boleh keluar sempadan. Tapi saya masuk dulu baru sekat. Jadi sempatlah masuk dulu. Saya duduk 7 bulan. 7 bulan duduk sini. Tinggal rumah gitu. Tinggal rumah kat Selangor. Lepas tu dah tak ada, dah habis dah semua PKP, tak PKP, semua dah habis dah, pergi balik. Tahun 2022, bulan 1, saya mari balik. Tapi kali tu mari tu bukan mari jemputan, bukan mari duduk homestay. Jemputan tu duduk homestay, bukan. Mari terus duduk. Bulan 1, 2022. Saya duduk situ terus. Bila duduk terus untuk penuhkan kuliah di sini. Kat sana pun penuh juga. Cuma saya nak penuhkan kat sini. Akhir sekali teruslah sampai sekarang dah 2 tahun lebih. Pejam celik. Baru ni saya renew tauliah. Tauliah Pahang setiap 2 tahun. 2 tahun habis, kena renew. Macam lesen kereta lah. Kena renew 2 tahun, kena renew. Baru je renew baru ni, bulan lepas. Okay, lulus terus. Nak 2 tahun lagi lah. Lepas tu renew lagi. Begitulah. Tak ada apa-apa, tak ada interview pun renew ni. Tulis gitu je kan. Tulis borang, hantar dekat pekan tu. Lepas tu dia tengok, oh tak ada masalah, tak ada apa. Okey, jadi alhamdulillah rezekinya di sini. Kuliah muslimat saya di sini bukan kat sini je, ada banyak tempat lah. Antaranya dekat Masjid Jaya Gading. Tiap-tiap hari Sabtu, tiap-tiap minggu. Saya ada karang satu kitab saya sendiri tahun lepas. Untuk perbahasan yang saya ajar di surau masjid kuliah muslimat, bukan duha. Ini duha. Ini lelaki pun ada duha. Dia kuliah muslimat. Saya akan belajar kitab yang saya karang tu lah. Fiqh wanita, fiqh untuk orang perempuan. Semualah berkaitan dengan orang perempuan. Tapi kalau duha kita ambil macam nilah. Duha kan campur. Di Jaya Gading setiap hari Sabtu. Kerana lah tahu balik-balik lagi rumah mana-mana, rumah siapa-siapa, rumah anak ke apa ke ada ke kat situ ke, rumah mak ke, singgahlah hari Sabtu. Jangan lah kalau ada. Ada juga di seberang Balok, kalau muslimat, ada masjid kat situ. Masjid Umbudiah kan nama, Taman Aisyah. Ada juga kuliah muslimat saya di Balok Perdana, ada surau yang baru dapat sembahyang Jumaat tu, surau Asy-Syakirin. Ada juga. Ada juga dekat PSG Sungai Karang, PSG Sungai Karang. Kat situ pun ada kuliah muslimat. Mana? Dekat Taman Jack. Tahu siapa tahu Taman Jack kat mana? Saya tanya orang Kuantan. Saya bukan orang Kuantan. Saya tanya orang Kuantan, Taman Jack pun tak tahu. Mana Taman Jack? Tak tahu juga. Dia ada Petronas apa nama? Sungai apa? Petronas Sungai Soi. Sungai Soi. Sebelah Petronas Sungai Soi itu ada satu surau. Situ namanya Taman Jack. Saya tak tahu kenapa nama dia Taman Jack. Mana lagi? Kuliah muslimat. Tu je kot. Tu je kan. Dulu ada dekat tu Indrapura. Masjid Ittifaqiyah. Jauh sangat kan. Tak ada dah lah sekarang. Indrapura. Tu je kot. Ada lagi tak? Itulah kuliah muslimat. Sekarang yang terbaru adalah di sini. Yang terbaru adalah Balok Baru. Tapi saya rasa macam Balok Pine ni. Tak, Balok Pine. Sebelah. Balok Baru. Alhamdulillah. Kita akan buka satu kitab. Saya pergi kedai Engah. Semua kedai Engah. Tak kenal, jangan jadi orang Kuantan. Sebab kedai dia memang tak pernah saya jumpa seumur hidup. Luar nampak macam setinggan, masuk dalam Masya Allah penuh dengan buku. Saya pergi, dia tak jumpa jalan masuk. Dia pusing habis ke sana, sian dia. Dia pusing ke sana tadi. Dia tak boleh masuk. Kena seorang tunggu kat luar tu. Yelah, kali pertama ni memang gitulah. Kali pertama ni tadi dah mari balik, lepas tu yang ni mari pusing. Yang tu pergi mari-mari lagi. Biasalah untuk kali pertama memang gitu. Biasanya dia yang pertama pun dia bagi tahu kan. Tak ada tadi. Itulah kadang maklumat. Tu kereta-kereta kadang maklumat tak sampai, kadang confuse. Biasalah kali pertama. Bila dah kenal nanti tak apalah. Dah tahu dah setiap hari Selasa, minggu ke-2 dan ke-4. Dan kalau sesuai nanti kita tambah-tambah beritahulah nanti untuk tambah. Setakat ni kuliah maghrib kat sini belum lagi. Jadi kita akan buka kitab dan saya pergi kedai Engah. Saya minta kitab ni, saya nak beli. Saya nak beli 10 ke 20 biji gitu.
Tapi apakan daya, hanya ada 3 je. Saya sapu habis. Lepas ni kalau pergi kedai hangout pun tak jumpa juga. Jadi saya dengan niat, siapa yang terawal, saya bagi. Bagi terus lah. Sebelum tu niat tak mau bagi pun. Sebab nak beli 20. Jangan bagi kalau 20. Tiba ada 3, nak bagi ajalah. Okey, jadi tu orang keempat mari nasihat. Sebenarnya ni bukan, sebenarnya salah seorang daripada 3 orang ni tak dapat. Sebab ada yang tunggu setengah jam dah lari dah tu. Lari dah balik dah. Ni seorang lagi dah lari dah. Jadi rezeki. Okey. Jadi kita akan ngaji kitab, nama kitab ni Safinatun Najah. Safinatun Najah, dia ada gambar kapal. Dia ada gambar kapal kat depan tu. Yang mana dalam kitab ni dia membicarakan tentang macam-macam lah, macam-macam bab solat, tapi sebelum tu bab akidah dulu, rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Lepas tu bab bersuci ada, lepas tu bab solat, bab jenazah, zakat, puasa, semua ada bab ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh soal sama ada nak tulis ataupun soal terus, walaupun soalan tu tak ada kena-mengena dengan pengajian kita. Nanti ujung nanti saya akan jawab. Sebab saya ada buat soal jawab secara online setiap hari Selasa pukul 10 sampai pukul 1 kadang-kadang. Setiap hari Selasa. Maknanya bila? Malam ni. Malam ni Selasa. Malam ni ada lah. Malam. Jadi boleh kat rumah tu sebelum tidur tu pukul 10 kan. Buka Facebook saya UMRI. Tu singkatan nama saya. UMRI. Nanti keluar tengok kat situ lah, ada di situ lah. Okay. Jadi ada soal jawab tu kadang-kadang sampai berpuluh-puluh soalan. Jadi itu secara online, kadang-kadang orang nak tanya direct segan, dia type lah, tak apalah, tengok lah sambil tidur tu kan, sebelum tidur. Kalau nak berdepan pun boleh juga. Soalan-soalan, memang saya buka soalan-soalan. Apa sahaja soalan, cuma bukan time pengajian lah, hujung nanti. Kalau saya kata, ada 2 surat lah, 2 soalan, saya berhenti awal sikit. Sejam berhenti dah lah. Kat sini biasa sejam setengah ke, sejam 15 minit ke, sejam ke 45 minit. Yang sebelum ni, yang dah ada dah. 1 jam suku gitu kan. Okay. Macam itulah juga, saya berhenti sejam, sebab nak jawab soalan. Gitulah. Jadi siapa yang tak ada ni boleh pergi ambil beli Shopee. Dah tak boleh dah, yang orang dah tak ada jual, kena beli Shopee. Saya check kat Shopee tadi RM7 je. Allah, murah je. Baru check ada kan? Ingat ambil yang warna hijau ni, sebab dia ada banyak ni. Kalau ambil yang lain selain daripada gambar kapal, sama, tapi kadang-kadang perkataan dia ada yang lari sikit. Kalau dalam kitab kita kepada, dia pada aja. Contohlah. Ada, murah je. Tak mahal pun. Ni kalau makan roti canai dengan teh tarik pun rasanya mahal macam teh canai dengan teh tarik lagi. Dan kita mengaji ni insya-Allah kita akan khatamkan dalam masa, kalau kekerapan sebulan 2 kali, tolak cuti, raya lah apalah. Bulan puasa nanti terus macam biasa. Next ni minggu kedua hari Selasa, dah hari pertama tak silap ke hari kedua puasa. Puasa Isnin ke Selasa? Selasa. Kalau Selasa hari pertama puasa, kita akan mula, kita akan sambung puasa, teruskan minggu kedua dan minggu keempat. Okey. Apa lagi ya? Tu je lah untuk permulaan, untuk mukadimah. Kena cari lah, sebab kalau tak ada kitab dia payah. Dan kitab kita ni pula kitab Arab. Kitab Arab, sebab tu belah sini ada bahasa Arab. Belah apa ni? Belah kanan tu ada bahasa Arab. Belah kiri. Jadi dalam mana-mana kitab, dia akan mulakan dengan bab akidah. Mana-mana kitab pun. Kitab fiqh pun dia akan mulakan dengan akidah. Akidah dulu. Jadi dalam kitab kita pun dia dimulakan dengan akidah juga. Jadi kita mulakan sikitlah tentang rukun Islam, rukun iman. Mungkin tak sempat habis kot. Tapi mari kita tengok cerita apa rukun iman, rukun Islam. Okay. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Safinatu an-najah. Kalau sambung Safinatun Najah. Kalau sambung.
Itu nama kitab dia. Kitab ni kitab ilmu fiqh karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Yang mana dia karang kitab fiqh tapi dimulakan sedikit rukun Islam dan rukun iman. Dimula sikit rukun Islam dan rukun iman. Jadi kita baca mukadimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Segala puji bagi Allah. Sebab tu kalau orang puji kita, kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah tu bukan kita bangga. Nampak sekarang ni makin kaya, makin senang, Alhamdulillah. Bukan maksud Alhamdulillah kita bangga tak. Alhamdulillah tu, kau puji aku kan. Yalah makin senang, makin cantik, makin apa, tukar kereta baru, rumah kan, masak sedap. Kan kita kata Alhamdulillah. Maksudnya, orang puji kita, kita pulangkan pujian tu dekat Allah. Iaitu segala puji bagi Allah, bukan aku. Orang puji kita tu tak ada masalah. Cuma kita jangan ambil, jangan bela. Ada orang dia ambil, dia bela. Bawa bela. Orang sungguh lah. Memang sedap aku masak. Setakat ni memang sedap lah. Aku paling sedap sekali kat sini. Ataupun rumah aku paling besar sekali. Dia sebut Alhamdulillah dulu. Biasalah, cover. Nak cover, Alhamdulillah. Rumah paling besar dah kat sini. Setakat ni, inilah rumah, baru renovation. Oh, patut pun nampak besar. Alhamdulillah. Dia sebut Alhamdulillah tu bukan dia nak puji pula. Pujian orang tu nak pulang kepada Allah. Bukan. Dia sambung lagi. Mana tahu bukan. Dia sambung lagi. Baru buat renovation. Oh, Alhamdulillah lah. Ingatkan dah habis kita. 250,000. Wih, sambung lagi. 250,000. Oh, itulah. Kat atas tu ada 3 bilik. Kat bawah ada sambung-sambung. Tapi sebut Alhamdulillah. Sedangkan bila sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aku masa lahir tak ada apa-apa. Baju pun tak ada, telanjang bogel masa aku lahir. Tiba-tiba Allah yang bagi. Jadi kau puji aku ni, sebenarnya aku pulangkan pujian ni kepada Allah. Itu maksud dia. Jadi kalau kita faham maksud Alhamdulillah tu, yang kau puji tu aku pulang balik, maknanya tak adalah tambahan-tambahan 250,000 lah. Tak adalah tambah-tambahan tu. Tiba-tiba ada tambahan. Maknanya Alhamdulillah tu sekadar cakap. Sedangkan kita puji apa yang orang puji kita. Ya anak aku periksa kan. Oh bagus dapat result baik. Alhamdulillah. Semua adik-beradik dia. Dia sambung tu. Semua adik-beradik dia. Semua. Yalah. Tengoklah baka. Dia nak puji diri dia pula. Tapi sebut Alhamdulillah. Tak sampai. Tujuan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Cerdik aku pun Allah bagi. Jadi stop kat situ je. Cukup dengan Alhamdulillah. Dan rasa dekat hati, segala puji bagi, bukan, ataupun baca ataupun terjemahkan balik dekat hati, segala puji bagi Allah. Jangan sebut Alhamdulillah je. Sebab kalau sebut Alhamdulillah dia lama jadi sebutan kan. Sebutan. Kau macam orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tak ada kat hati, dia seolah macam sebutan. Sedangkan maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ni daripada Allah. Ataupun mudahnya, kita akan mati juga macam dia nanti. Kalau kita rasa macam tu, masa kita sebut, dia lain. Dia lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kita daripada Allah, kepada Allah juga kita kembali. Aku akan mati juga nanti. Kan dia ada perasaan sedih, dia rasa perasaan lain. Tapi kalau sekadar sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia tak rasa apa-apa. Sedangkan dia kena faham maksud. Macam tu juga Alhamdulillah, sebut Alhamdulillah je. Alhamdulillah dengan maksud hatinya segala puji itu pulang balik ke Allah. Semua yang Allah bagi, Allah yang bagi, aku pulang balik. Itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Wa bihi nasta'in, dengannya kami mohon pertolongan. Ialah kita minta tolong pada Allah. Ala umurid dunya waddin, yang mana mohon pertolongan pada segala urusan keduniaan dan akhirat. Dunia akhirat kita minta tolong pada Allah. Ke tak jumpa? Jumpa tak? Jumpa kan? Muka surat pertama atas sekali. Kan? Wassalatu wassalam. Jadi wa bihi nasta'in, kita minta tolong dekat Allah. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu dunia akhirat. Dunia akhirat. Lepas tu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu wa sallama ala. Kan dia macam lain sikit kan? Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu, selawat, Allah berselawat ke atas Nabi. Wassalam, Allah mengucapkan sejahtera ke atas Nabi. Jadi bila ingat, bila kita nak selawat aja, jangan rajin aja. Rajin, kadang orang perempuan ni rajin selawat banyak. Tapi selawat mestilah ada salam sekali. Selawat kita ada salam tak? Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada salam? Mana ada? Dia kena ada salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kerana selawat yang tak ada salam, hukumnya makruh. Allahumma salli, hukum makruh. Allahumma salli ala Muhammad. Tambah lagi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang nak salam tu, yang lain-lain tambahlah. Tapi kalau nak sependek je, Allahumma salli wa sallim, siap-siap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Cukup lah tu. Jangan tak ada salam. Tapi kadang-kadang kita selawat tapi tak ada salam. Sebab bila kita sebut bila kita sebut nabi kita kata sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sallallahu, salam ujung, mesti ada. Selawat dan salam. Sebab innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maksud selawat, Allah berselawat, Allah bagi rahmat. Maksud malaikat berselawat, malaikat mendoakan Nabi. Itu maksud selawat. Lepas tu, arahan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi. Selawatlah juga. Sallu alaihi wa sallim taslima. Selawatlah ke atas Nabi. Okay. Dan ucapkanlah salam sejahtera. Jadi arahan untuk selawat adalah selawat, lepas tu salam. Tapi kita selawat saja tanpa salam, maka hukumnya makruh. Jadi pastikan ada salam. Semua selawat mesti ada salam. Kecuali satu tempat je. Selawat yang tak ada salam. Solat jenazah. Yang takbir yang kedua. Takbir kedua. Takbir kedua kan kita baca, panggil selawat Ibrahimiyah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada tak salam? Tak ada lagi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Tak ada lagi. Sampai habis tak ada. Satu je. Tempat lain mesti kena ada. Tahiyat akhir ada tak? Salam. Ataupun tahiyat awal. Ada tak salam? Kat mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tak ada pun. Yang ujung kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama mana? Ada tak? Ada. Cuba cari kat mana? Assalamualaikum. Dia ada kat depan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum. Salam ke atas engkau, ayuhan Nabi. Tapi selawat tak ada lagi, salam mari dulu. Tak apalah, janji ada selawat dengan salam, mana mari dulu tak apa. Sebab tu kalau malam tarawih kan, biasa kan ada selawat di antara lepas sembahyang 2 rakaat tu kan. Kan biasa Bilal dia akan selawat kan. Macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa? Sallallahu wasallam alaihi. Ada selawat. Semua ada selawat, mesti ada salam. Jadi, tengok. Wasallallahu wasallam ala. Ada salam. Kalau tidak, makruh. Selawat Jibril? Ada ke? Ada ke? Sallallahu ala? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kisah, maksudnya dalam sebutan kita tu ada salam. Dalam macam tahiyat tadi, assalamualaikum, lepas tu selawat kat ujung. Dia tak semestinya. Dalam satu bacaan kita tu mesti ada selawat dan salam. Kalau tak ada, tambah. Tambah. Bukan tak boleh, makruh. Benda buatlah selawat Jibril lah. Macam mana selawat Jibril lah? Biasa dah beribu-ribu, ya ke selawat Jibril macam tu? Saya nak tengok sekejap selawat Jibril ni. Panjang je selawat Jibril ni. Pendek je.
Tu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Ya Nabi ni bukan selawat je betul. Jadi tambah salam. Tambah salam. Tambah salam. Mesti kena ada. Sebab apa? Arahannya jelas. Ya ayyuhallazina amanu. Betul? Sallu alaihi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi Ya ayyuhallazina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallim macam mana? Seorang pun tak hafal. Wahai orang yang beriman, selawatlah ke atas Nabi dan ucaplah salam sejahtera. Tu, ucapkanlah salam sejahtera. Kena ada salam. Ni ada. Apa-apa selawat yang tak ada salam kita kena tambah. Tambah salam tu. Patut pun orang perempuan di mana ada hari Jumaat. Hari Jumaat kan ada kan nak panggil khatib naik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Lepas tu dia panggil naik kan. Okey. Jadi dan jangan bertukar pula. Ini penting juga. Jangan bertukar. Tukar macam mana? Kalau sallallahu ala Muhammad, lepas tu sallallahu wasallam ke wasallim? Nanti dulu. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, katalah wa sahbihi wasallam ke wasallim? Ke sama semua? Hantam sajalah. Tak boleh. Tak ada salah. Taklah berdosa. Cuma salah baris lah. Dia tengok dekat mana tau? Dia tengok dekat kalau Allahumma salli kan? Salli, lam tu baris atas ke baris bawah? Allahumma salli. Baris atas ke baris bawah? Lam tu bawah. Bila baris bawah nanti wasallim. Wasallim tu ada lam juga. Lam baris bawah juga. Kalau ada wabaraka, wabarik tu jadi baris bawah juga. Wabarik wasallim. Tengok bawah tu dekat lam tu. Allahumma salli tu. Lam, sad lam tu. Allahumma salli kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah tahu lam tu baris bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti tambah lagi wa ala ali wa sahbihi. Kata nak tambah wabarik ke wabaraka. Wabarik lah baris bawah. Wabarik lepas tu wasallam ke wasallim. Bawah jugalah wasallim. Okey, kalau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, lam tu baris apa? Sallallahu, sad lam tu kan. Lam tu baris atas bawah, atas kan? Atas. Nanti kalau kata sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam. Jangan tukar. Kadang-kadang kita tengok Allah. Bukan, kadang-kadang itulah orang yang dah pegang mic lah ni. Tahu orang pegang mic. Bunyi semua orang dengar. Pun tukar lagi. Masa doa lah. Masa baca kunut pun. Wassallallahu. Ujung kunut. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabil Ummi. Wa ala alihi. Wa baraka ke wa barik wasallim. Tengok depan tu. Wassallallahu. Lam baris atas ke bawah? Baris atas. Wa baraka wasallam. Tapi ada je. Imam baca. Ini ada je imam baca. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa barik wa sallam pula. Wa baraka wa sallim. Wa barik wa sallim. Semua salah. Wa sallallahu baris atas. Wa baraka wa sallam lah. Tengok kat lam wa sallallahu tu. Sebab dia sallallahu sad lam. Kalau sallallahu sad lam betul dia ya. Kalau Allahumma salli, sad lam saja, tak ada ya kan? Jadi tengok lam tu, dekat selawat tu. Sad lam tu selawat tu lah. Tengok lam tu baris apa?
Baris bawah yang nanti wa barik wa sallim. Baris atas wa baraka wa sallam. Biarlah comel sikit. Kita baca tu. Kalau masa doa ke, masa doa pun sama juga. Baca doa tu kan, amin amin amin, betul kita dengar wa sallallahu cantiklah, tiba wa barik wa sallam wa barik wa sallim. Rasa tak nak amin je. Tapi tak adalah amin je lah. Cuma salah dari sudut baris tu. Perlu. Saya pernah buat kursus untuk Imam dan Bilal dekat Selangor dulu, kat Sungai Buloh. Memang banyak. Sebab imam ni, kalau imam tu ustaz, okey lah. Biasanya tak ada masalah pun. Kalau imam tu baru nak start, baru problem. Maksudnya dia orang baik. Dia bukan orang jahat, dia orang baik. Orang baik, ada janggut sikit. Pakai jubah. Kadang-kadang pakai serban. Orang baik. Dan bila buat mesyuarat ke apa ke, semua pakai lagi. Itu yang biasalah. Nak lantik tu pakai lagi. Surau, biasa surau lah kan. Masjid pun sama. Tak mau. Jadi mana nampak dalam banyak-banyak, kami ni banyak-banyak semua tak kerti. Tapi dia yang paling okey sekali. Habis nak lantik siapa? Takkan tak ada imam. Imam macam ni yang perlukan kursus tu. Biasa. Tapi kalau dah ustaz tak ada masalah dah. Jadi kena kalau tidak dia pertama dia nampak leceh, macam bukan leceh, macam tak menarik, macam apa tak tersusun lah masjid ni, surau ni rasa macam tentulah walaupun benda kecil, padahal arahan jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Arahan dia, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wasallimu taslima. Dan selawatlah wahai orang beriman, selawatlah atas Nabi, dan selawat juga ke atas, dan jangan selawat saja, ucaplah salam. Kita baca, bila kita sebut Nabi Adam, kita sunat tambah apa? Alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Jadi special. Tiba-tiba Nabi kita special sebab dua. Sallallahu lagi, salam sekali. Kalau Nabi Muhammad alaihi salam, macam pelik bunyi. Nabi Muhammad alaihi salam. Macam pelik. Dia kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita tak baca yang salam. Kita baca satu je. Seolah-olah macam tak menganggap Nabi kita ni special. Nabi kita nombor satu. Nabi yang ketua para anbiya. Ketua para Nabi. Jadi dia punya pangkat lebih sikit. Tiba-tiba kita letak satu je, iaitu sallallahu je. Salam tak ada. Dia seolah macam tak bangga dengan Nabi kita. Sebab tu hukum makruh, tak haram, tak berdosa. Cuma hukum makruh macam seolah-olah. Bukan tak bangga, seolah-olah je. Dia bangga. Jangan tuduh orang. Cuma seolah-olah. Khatamin nabiyyin, penutup segala para nabi. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan keluarganya, sahabatnya, keseluruhan sahabatnya lah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata. Wala haula, tidak ada daya. Tiada daya. Wala quwwata, tiada upaya. Upaya tu kuatlah. Kekuatan. Quwwata dah jadi bahasa Melayu dah, kuat tu kan. Wala haula, kita tak bercakap haula. Haula ni tiada daya. Wala quwwata dah jadi bahasa Melayu dah, kuatlah. Kuat kan? Ataupun upaya. Wala quwwata. Jadi wala la tu tidak. Jadi wala dan tidak haula, tidak ada daya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan. Tu, illa billahil aliyil azim, melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Maka apa beza wala haula wala quwwata? Apa beza? Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Apa beza? Sama je, ada beza. Tidak ada daya, la haula, tidak ada daya aku untuk tolak maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan aku untuk buat taat. Illa billah, melainkan Allah. Jadi kalau kita buat apa-apa ibadah, wala quwwata, bukan kita hebat.
Kerana Allah yang dorongkan kita. Yang boleh mari sini, Allah yang dorong, mudah. Orang lain pun 24 jam juga. Orang lain ada berapa? 40 jam sehari. 24 jam juga. 24 jam juga. Kalau kerja, orang lain pun kerja juga. Kalau tak kerja, tak apalah, tak kerja lah. Orang lain pun banyak kerja rumah juga. Banyak benda nak buat juga. Dapat 24 jam juga. Nak tidur. Orang lain pun tidur, kita pun tidur juga. Semua ada. Anak. Orang lain ada anak, kita pun ada anak lah. Jadi alasan apa nak bagi, tiba-tiba tak boleh datang. Maknanya, yang dapat datang ni special lah. Sebab Allah yang bagi. Kalaulah boleh datang ni mudah, semualah mari. Kenapa ada yang tak mari? Dengan alasan tadi. Wah, nak cucu. Orang lain ada cucu juga. Asal boleh datang? Nak bagi alasan apa? Nak tengok TV, ada cerita yang dia ni. Orang lain pun tengok TV juga. Nak apa? Sakit. Orang lain pun sakit, tapi sakit yang tak boleh bangun tu tak boleh buat apa. Ini cerita yang boleh bangun lagi sakit sikit-sikit kan. Orang lain pun sakit sikit-sikit juga. Ada sakit lutut, sakit sikit-sikit yang boleh lagi lah. Yang tak boleh tu tak boleh buat apa dah. Ini cerita yang sakit yang masih lagi boleh bergerak. Sebab apa kata sakit yang boleh bergerak? Ada. Sakit-sakit pasal malam jumpa. Nampak tertolak kursi roda ni pasal malam. Pasal malam tak payah berserah. Saya tak tahu sini pasal malam ada. Jumpa lagi. Jumpa kat TMG. Gini, gigi gini, cucur bawa. Tapi bila kelas kat tepi, dia kata boleh datang sakit. Maknanya sakit dia tak sampai tahap terbaring, tak boleh bangun. Boleh. Buktinya tu lah. Tu. Nak beli ni. Masih lagi boleh berjalan pergi ke TMG. Masih lagi boleh masuk. Masih lagi boleh berjalan-jalan. Jadi maknanya, sebenarnya boleh je datang. Buktinya dia boleh pergi ke tempat lain. Jadi, ini kalau orang yang memang tak mampu sungguh, kita tak memang sakit tak apalah. Jadi, maknanya orang lain pun sakit, orang lain pun ada anak, orang lain pun ada cucu, orang lain pun ada suami, orang lain pun ada rumah, orang lain pun kemas rumah juga, orang lain pun lipat kain juga, orang lain pun tengok TV juga, semua. Tapi tak boleh mari. Jadi, bila kita fikir balik, hebat aku ke? Tak. Sebab orang lain tu pun nampak hebat juga. Dari sudut luaran tu hebat macam hebat juga. Jadi kenapa dia tak boleh mari ya? Wala quwata. Kita tak ada daya. Allah yang lorong. Allah yang lorong, maka bolehlah kita pergi. Boleh datang. Sebab Allah yang lorong. Sama juga wala haula. Tidak ada daya nak tolak maksiat. Tadi tidak ada kekuatan nak buat taat. Yang ni pula tadi wala quwata. Tidak ada kekuatan nak buat taat. La haula, tidak ada daya nak tolak maksiat. Nak tolak benda-benda kalau bukan maksiat pun, benda-benda dosa. Tak ada daya. Tak ada daya. Oh my God. Ada cerita baru ni. Nak tahu tak? Kiyah kan? Ini baru cerita. Lain macam tu. Membawang ya. Sedangkan membawang tu, bawang sedap makan kalau kena gaya masak. Makan sate pun kena ada bawang pun. Jadi kalau tidak tak jadi. Tapi dinamakan mengumpat tu sebagai membawang. Betul saya rasa tak sesuai membawang. Yang sesuainya mendaging. Sebab Nabi kata siapa yang mengumpat seumpama makan daging saudaranya. Baru nampak makan daging dengan darah-darah tak masak. Baru nampak benda tu satu perbuatan yang salah. Ini kalau membawang kan best kan, membawang kan seronok. Maksud membawang tu maksudnya kat bawang untuk masak. Nampak seronok. Jadi tiba-tiba ada orang nak cerita. Kita rasa macam nak tahu. Tak boleh, tak ada daya kita nak tolak. Padahal orang nak mengumpat ni. Kita nak join tapi tak ada daya. Tiba-tiba kita boleh pergi. Tak apa, ada kerja, ada itu, ada ini, kita pergi. La haula, tidak ada daya aku nak lari. Tapi Allah bagi. Allah yang bagi. Illa billah. Jadi tak ada daya nak tolak maksiat. Tak kisahlah maksiat-maksiat apa pun. Tak ada daya nak tolak maksiat. Tak ada kekuatan nak buat taat. Illa billah. Sebab tu kalau masa azan, kita perasan tak masa azan? Bila muazzin kata Allahu Akbar, kita akan jawab Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila hayya 'ala salah, kita tak jawab hayya 'ala salah. Hayya 'ala falah, kita tak jawab hayya 'ala falah. Hayya 'ala salah, kita jawab ni lah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita tak ulang balik? Apa maksud hayya 'ala salah? Mari sembahyang kan? Hayya 'ala salah, marilah sembahyang. Sembahyang tu taat. Boleh ke kita buat taat? Kalau kita kata muazzin kata hayya 'ala salah, kita pun jawab hayya 'ala salah. Seolah-olah boleh kita datang solat jemaah tu seolah-olah hebat kita. Sebab tu kita tak jawab gitu. Kita jawab apa? La haula wala quwata.
Aku tak ada daya aku nak buat taat ni, melainkan Allah. Kita pergi. Maka kita tak terasalah bangga diri. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Kita tak jawab, mari menuju kejayaan macam orang motivasi tu kan. Mesti saya boleh. Dalam azan tak gitu. Dia tak ada kata mari menuju hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Kita tak jawab, mari menuju kejayaan, mari kita sama-sama. Tak ada. Habis jawab apa? La haula wala quwata. Tak ada daya nak tolak maksiat, tak ada kekuatan nak buat taat. Taat ataupun tak ada kekuatan nak berjaya. Falah, nak berjaya. Berjaya dunia, berjaya akhirat, tak ada kekuatan illa billah. Jadi kita datang semayang tu bukan dengan belagak. Dengan mujurlah aku, Allah pilih, mujurlah. Nak kata kat orang tak berani. Sebab bila-bila Allah boleh tarik. Yang orang mengatakan orang tu sebab dia rasa dia. Aku paling alim, aku paling hebat, aku. Tu dia boleh mengatakan orang. Kalau dia sentiasa sedar, ini Allah lorongkan je ni. Kalau aku, kalau harap kat diri aku sendiri, memang tak ada harapan nak mari ni. Jadi kita sentiasa berjaga. Bila sentiasa berjaga, tak berani cakap kat orang. Kalau Allah tarik balik macam mana? Tu la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Habis kat situ. Faslun. Masuk fasal. Yang tadi mukadimah. Ini masuk fasal. Masuk fasal tu macam fasal lah. Fasal ni dah jadi bahasa Melayu fasal kan. Bab. Tak, dia lain. Kalau bahasa Arab, dia bab lain. Melayu bab ke fasal ke? Sama lah. Bahasa lain. Fasal ni, kalau kita nak buat perumpamaan, bab ni dia besar. Bab tu apa? Daripada perkataan apa? Bab. Ahmad al-Bab. Babun. Pintu. Kan dia ketuk. Dah senyap. Aku namakan dia Ahmad Pintu. Tak cantik nama dia. Pintu bahasa Arab al-Bab. Aku namakan anak ni Ahmad al-Bab. Bab. Tu bab-bab tu. Pintu. Jadi, bab ni, dia satu kalau macam rumah pintu tu. Fasal ni bilik-bilik. Dia lain. Bilik kecil tu. Bab ni besar. Jadi kalau kita, bab puasa. Kena. Tapi, bab perkara yang membatalkan puasa. Tak kena. Walaupun tak salah. Sebab perkara yang membatalkan puasa, perkara syarat sah puasa tu, dia duduk dalam. Yang besarnya puasa. Dalam tu yang macam-macam. Dalam tu dia panggil fasal. Itu sekadar je. Tak kisah pun. Bukannya berdosa pun. Pakailah apa pun. Cuma ilmu lah. Biar letak kena pada tempat dia. Letak fasal-fasal. Okay. Fasal baru. Fasal. Masuk fasal 1. Kita kena masuk fasal 1. Untunglah kita ni. Nabi kata, kun aliman. Jadilah kamu orang alim. Yang mengajarkan. Boleh jadi? Boleh tak? Tak boleh. Tapi Nabi suruh tak boleh. Tak apa. Au muta'alliman. Jadi orang belajar. Yang tu boleh tak? Tu boleh. Tak boleh lagi? Tak apa. Au mustami'an. Orang mendengar. Takkan tak boleh lagi mendengar. Apa beza? Dia ada beza. Sebab Nabi sebut, kun aliman, jadilah orang mengajar. Au muta'alliman, jadi orang belajar. Au mustami'an, jadi orang mendengar. Au muhibban, jadi orang yang mencintai ilmu. Tapi tak belajar pun, cinta je ilmu. Kalau yang dia belajar, dia panggil muta'alliman. Kalau dia mari juga nadah telinga, dia panggil mustami'an. Tapi dia ni muhibban. Suka pada ilmu. Tapi tak benda tahu. Jangan lupa mari tu. Duha tu, kelas baru. Dia tak mari. Kena datang. Dia tak mari. Jangan lupa tu. Share dalam grup. Marilah kita membazir masa. Kita tak lama dah. Nak kiamat dah. Macam-macam dia cakap. Kita dah nak kiamat. Kita tak ada masa dah. Sekarang kita kena belajar. Dajjal nak keluar dah. Mari bagi. Sedarlah wahai bangsaku. Contoh lah. Dia sendiri tak mari. Dia panggil muhibban. Orang yang suka pada ilmu tapi dia tak join. Kalau dia join, tengok dia join macam mana. Dengar, dia panggil mustami'an. Belajar, dia panggil muta'aliman. Tak, dia mengajar, dia panggil aliman. Orang yang alim lah, orang yang mengajar. Kun aliman, jadi orang mengajar. Au muta'aliman, jadi orang belajar. Au mustami'an, jadi orang mendengar. Atau jadi orang mendengar. Kalau tak mampu. Au muhibban, jadi orang suka pada ilmu. Walaupun dia tak belajar, tak mendengar, tak mengajar. Wala takunil khamis, jangan jadi orang nombor 5. Fatah lik, kamu akan celaka atau binasa. Jadi 5. Apa dia? Alim pun tidak, maksud mengajar pun tidak.
belajar pun tidak, mendengar pun tidak, ilmu pun tak suka. Orang ni celaka ataupun binasa. Fatahlik tu ada dua makna. Satu celaka, satu lagi binasa. Samalah dua tu kan. Tak nak yang tu. Ada orang tak mau belajar. Tak mau. Tapi ibadah banyak. Ibadah banyak tapi belajar tak mau. Bila dia belajar tak nak, ibadah dia fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Jadi debu berterbangan je. Belajar tak nak, tapi ibadah banyak. Sebab apa? Tak belajar macam mana ibadah tu nak sah? Kalau tak belajar. Ada orang suka belajar, tapi ibadah tak suka. Tak suka buat. Yang sunat-sunat lah, yang wajib suka tak suka kena buat. Yang sunat. Maka lebih baik yang suka pada ilmu belajar tapi tak minat untuk ibadah. Dia hanya buat cukup makan je. Sembahyang 5 waktu cukup-cukup makan. Puasa 30 hari cukup-cukup. Sunat-sunat semua tak nak. Zakat pun kalau dia bayar zakat cukup-cukup je. Haji pun cukup-cukup je. Ataupun tak pergi haji pun tak cukup duit. Mahal lah sekarang kan. Jadi tapi belajar minat. Yang ibadah cukup-cukup je. Tahajud tak pernah. Semua tak pernah buat. Sedekah tak pernah. Mana lagi baik orang macam tadi dengan orang yang ibadah aja tapi ilmu dia tak suka? Lebih baik orang macam tadi. Walaupun dia tak suka, walaupun dia bukan tak suka, tak gemar buat ibadah yang sunat, tapi dia suka ilmu. Berbanding dengan orang suka buat ibadah tapi tak suka ilmu. Bimbang takut ibadah pun tidak sah. Okey, mari kita baca rukun Islam. Fasal yang pertama. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Inilah rukun Islam dia panggil. Mengucap 2 kalimah syahadah maksudnya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, mengerjakan ibadah haji di Baitullah bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Ini dia panggil rukun Islam. 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara ni, daripada ni sebenarnya ni daripada hadis. Tapi dia tak sampai, dia tak datang ke hadis itu. Tapi sebenarnya yang kita baca tadi itu adalah hadis. Mari kita tengok satu hadis. Hadis ni nama hadis Jibril. Hadis Jibril nama. Memang terkenal lah hadis ni. Memanglah Jibril mestilah duduk dengan Nabi. Tapi hadis ni khas dinamakan hadis Jibril. Kadang-kadang Nabi nak tahu, Nabi Jibril datang, Nabi tanya sebagainya, dia panggil hadis Jibril juga, tapi tak nama tu. Tapi dalam hadis ni adalah khas hadis Jibril. Hadis Jibril ni khas sebab Jibril secara langsung mengajar. Mari kita tengok. Cerita ni daripada Sayyidina Umar. An Umar radhiyallahu an. Qala. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Bainama, yang ni tak ada dalam tu. Ni yang ada cuma syahadatu an la ilaha illallah. Tapi sebelum tu ada hadis tau. Tak ada, tak tulis. Ya. Bainama, kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami duduk dengan Nabi, macam kuliah lah, macam duduk dengan Nabi. Zata yaumin, pada satu hari, iza tala'a alaina rajulun, datang seorang lelaki. Syadidu bayadhis thiyabi, rambut dia hitam. Rambut dia hitam. Dia orang yang Arab, kalau rambut hitam memang pelik. Sebab apa pelik? Bukan rambut hitam, hitam maksudnya hitam, pelik. Sebab kan padang pasir. Kalau keluar mestilah penuh dengan pasir, ni hitam. Keluar bilik air hitam lah. Keluar rumah je habis dah. Padang pasir, debu. Tiba-tiba orang ni keluar rambut hitam. Sedangkan nak pergi ke Masjid Nabawi tu, nak pergi ke tempat Nabi, dia mesti kena daripada luar. Lalu luar mestilah dia akan berdebu. Tapi lelaki ni yang datang dekat Nabi ni macam seolah-olah keluar bilik air. Baru keluar bilik air. Rambut hitam. Tu pelik rasa tu. Siapa dia ni? Mana ada bilik air kat sini? Kalau dia datang daripada sana, mestilah rambut dia akan berkucar ke apa kan? Mungkin angin kuat, debu. Tapi rambut cantik, tersisir rapi. Warna hitam. Syadidu sawadi sya'ri. Rambut dia tersisir rapi dan warna hitam.
la yura alaihi asarus safar. Tak ada tanda-tanda dia tu musafir. Kalau orang musafir ada tanda dia dengan kasut dia lah, dengan baju dia berdebu, muka dia kan. Boleh nampak. Sebab padang pasir ni. Tapi tak ada tanda. Datang mari masuk sini. Pelik. Macam mana dia boleh timbul tiba-tiba ada kat sini? Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kami seorang pun tak kenal dia. Kami orang sini duduk kecek lagi duduk sini. Tapi dia ni siapa tak kenal? Maknanya orang luar lah. Bila orang luar mesti musafir jauh, berhari-hari ke. Musafir jauh kenapa macam baru keluar bilik air? Pelik ni. Okay. Hatta jalasa ila Nabi SAW. Sehingga dia datang duduk depan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia laga kepala lutut dia dengan kepala lutut Nabi. Nabi duduk gini. Macam tayi awal tu. Dia duduk macam tayi awal juga. Ni. Duduk. Belaga kepala lutut. Wa wada'a kaffai ala fakhidhai. Dia pegang kepala lutut Nabi. Wa qala. Dia pun kata, ya Muhammad. Dia kata, wahai Muhammad. Sahabat semua pelik. Sebab tak ada orang panggil Nabi Muhammad. Tu macam kurang ajar lah. Panggil nama. Mak tak apalah, mak ayah. Dia panggil apa? Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Orang panggil gitu. Ya Habiballah. Kita kata Maulana apa? Ya Maulana dan sebagainya. Tapi dia panggil Ya Muhammad. Macam mak panggil anak pula. Macam ayah panggil anak. Pelik ah. Pelik sahabat ni. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan, terangkan kepada aku Islam tu apa. Faqala, Nabi pun jawab, al-Islam ni ada. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna. Ini sambung ke sini hadis dia. Yang cerita yang awal tu dia tak tulis. Muhammad, Nabi pun jawab, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus salah wa ita'uz zakah wa tasumu Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi jawab bahawasanya mengucap 2 kalimah syahadah, tidak Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu suruh mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan mengerjakan ibadah haji di Baitullah. Nabi jawab gitu. Lepas tu dia kata apa tau? Sadaqta dia kata. Kamu betul. Fa'ajibna. Kata Sayyidina Umar, kami semua ajaib. Fa'ajibna. Pelik. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia tanya, bila orang jawab, dia benarkan. Ini apa punya orang ni? Dah lah pelik perangai pelik ni. Bukan perangai lah. Rambut hitam keluar daripada celah mana tiba-tiba ada kat situ. Tak nampak masuk ke pintu. Rambut hitam. Tak nampak macam orang ni. Bau wangi. Muka muda lah, pemuda. Tiba-tiba tanya Nabi. Tanya pula main Ya Muhammad aja. Tanya-tanya, bila Nabi jawab, dia kata, kau betul. Ni apa hal lah ni? Dia terkejut. Kamu benar, dia kata. Kemudian ada lagi cerita dia. Cerita dia ni, rukuk imam pula. Tu nanti lah. Rukuk imam pula. Dia tanya lagi. Fa'akhbirni alil iman. Ceritakan dekat aku tentang iman. Maka Nabi pun jawab. Itulah. Dia jawab rukuk iman tu lah. Akhir sekali jadi rukuk iman kita. Tapi yang tu nanti dulu. Tak selesai rukuk Islam lagi. Jadi, bila kita tengok dekat sini, kemudian sahabat tanya. Lepas habis tu lah, panjang cerita ni. Ceritanya dia tanya iman. Lepas tu dia tanya pula, apakah ihsan? Nabi pun jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi jawab, beribadah seperti mana kau melihat Allah. Jika kau tak mampu seumpama melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kamu. Nabi tanya, dia tanya lagi. Dia tanya pula, bila hari kiamat? Nabi jawab pula, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Pelik sahabat. Nabi lah paling tahu, tiba-tiba yang tanya, siapa ni kan? Panjang. Lepas tu dia tanya lagi, beritahu aku tanda-tandanya. Lepas tu maka Nabi pun jawab, jika seorang yang tak pakai selipar dapat buat binaan yang tinggi-tinggi, bila seorang ibu melahirkan tuannya, maksudnya melahirkan anak lah. Anak jadi tuan, memang dah jadi dah. Satu dalam cerita sampai habis, yang kita panggil tanda-tanda kiamat. Sampai habis, panjang hadis tu. Habis pada tu, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat tanya, siapa tadi? Pelik. Dia jawab, itulah Jibril sebenarnya. Dia sedang mengajar kamu tentang agama kamu. Dia bukan ajar aku. Sebab tu dia kata kau betul. Dia bukan ajar aku.
Dia ajar kamu, tapi caranya tanya Nabi. Dia tanya cara tu. Sebab antara uslub, antara cara untuk mengajar adalah bukan direct. Kadang-kadang direct, kadang-kadang boleh juga tanya orang lain ataupun cakap kat orang lain yang faham. Boleh. Kalau orang Melayu panggil apa? Pepatah Melayu. Marah anak, sindir menantu. Biasa dengar? Marah anak, sindir menantu. Dia marah anak dia. Sebab dia anak dengan menantu dia mari rumah. Makan nasi biasa makan nasi, menantu makan, anak pun makan. Menantu ni jenis tak basuh pinggan. Anak dia elok je basuh, menantu yang tak basuh. Masa lepas habis makan tu dia pesan kat anak dia. Anak dia perempuan, menantu dia lelaki. Dia cakap lah dekat anak dia, lepas makan tu jangan lupa basuh pinggan. Dia kata, tu kasut yang letak kat depan tu, letak elok-elok. Apa ni? Dia marah anak dia. Sedangkan anak dia elok je semua, basuh pinggan elok semua. Yang masalahnya menantu. Dia kata, marah anak, sindir menantu. Macam tu lah cerita dekat Nabi. Tapi sebenarnya nak ajar sahabat. Sebenarnya nak ajar sahabat tentang agama dia, tentang agama. Maka daripada hadis ni lah kita kata rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, daripada rukun ihsan ada, rukun ihsan. Kemudian tanda-tanda kiamat, dan dipanggil fiqh tahawulat. Daripada perkara ni lah macam-macam ilmu keluar. Pertama, ilmu keluar tentang rukun Islam. Kita tak bahas lagi rukun Islam ni. Yang kedua, keluar ilmu tentang rukun iman yang 6. Kemudian keluar ilmu tasawuf, rukun ihsan dia panggil. Kemudian keluar ilmu dia panggil fiqh tahawulat. Fiqh apa dia panggil? Akhir zaman. Tanda akhir zaman. 4 ni adalah fardu ain. Wajib belajar tentang Islam, rukun Islam. Bukan belajar mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang. Bukan. Maksud rukun Islam tu adalah hukum hakam dalam Islam. Bukan sekadar 5 tu, hukum hakam dalam Islam. Apa-apa hukum hakam, yang besarnya adalah rukun Islam. Iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, tak apa, kita dari Islam asal. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Dan bila sebut sembahyang, wajib belajar tentang sembahyang sebab dia rukun Islam. Yang bila nak sembahyang, dia kena mematuhi syarat-syarat. Pertama, kena ada wuduk untuk sembahyang. Jadi kena belajar wuduk lah juga. Sedangkan wuduk tak wajib belajar. Tak wajib belajar wuduk. Tapi sebab nak kena wajib sembahyang, yang mana sembahyang tu memerlukan wuduk untuk sah, maka wuduk jadi wajib pula. Sedangkan dia tak wajib asalnya. Nak ambil wuduk, kena pakai air. Jadi automatik kena belajar status air. Air mustamal macam mana. Sedangkan nak belajar air tu air mutanajih ke apa, tak wajib belajar pun. Biarlah air tu air apa pun. Tiba-tiba kena wajib belajar. Bukan sebab wajib belajar air, sebab nak semayang tadi. Kerana wajib semayang, mesti kena ada wuduk. Mesti kalau berjunub, mesti kena mandi wajib. Bila mesti kena mandi wajib, nak mandi wajib, nak wuduk, mesti pakai air. Bila nak pakai air, hanya air mutlak je yang boleh angkat hadas. Air yang mustakmal, air lain tak boleh angkat hadas. Jadi kena belajar pula jenis-jenis air. Jadi wajib pula. Okey, nak sembahyang, mesti tak boleh ada najis dekat badan. Najis tak wajib belajar. Oleh kerana nak sembahyang, tak boleh ada najis dekat badan, takut-takut ada, maka kena belajar najis. Sedangkan najis tu buat apa? Belajar tahi, buat apa? Belajar najis buat apa? Nak tak nak wajib belajar. Sebab kalau tak belajar, bimbang takut ada dekat sembahyang nanti, maka tak sah sembahyang. Kewajipannya sembahyang rukun Islam. Bukannya belajar bab najis-najis ni. Maka wajib juga belajar najis sebab takut-takut ada nanti tak sah sembahyang. Najis pula jadi najis mughallazah, mutawassithah, semua dia akan bahas kat belakang. Najis. Lepas tu dia ajarkan sekali macam mana nak cuci pula kalau dah ada najis. Macam mana cara nak cuci. Sedangkan tak wajib pun belajar nak cuci najis sebab sembahyang tadi masalahnya. Kemudian pula dalam sembahyang wajib tutup aurat. Kalau tak tutup aurat tak sah sembahyang. Maka dengan sebab tu kena belajar pula bab aurat. Aurat itulah pusat lutut lah, seluruh badan lah, muka, tangan lah, apalah situ satu. Sedangkan aurat tak wajib belajar pun. Sebab nak sempurnakan sembahyang terpaksa wajib belajar aurat. Bila wajib belajar aurat pula, wajib belajar baju pula. Baju mana, kain yang mana boleh pakai, kain yang mana tak boleh pakai, satu. Ada sutera tak sutera, lelaki tak boleh pakai, perempuan boleh pakai, macam. Sedangkan tak wajib belajar asal. Sebab sembahyang je asalnya. Macam tu juga yang lain-lain lah, menghadap kiblat ke apa yang lain-lain. Asalnya tak wajib pun. Kerana nak menyempurnakan satu rukun Islam iaitu solat. Maka wajiblah belajar yang lain-lain sampai macam-macam tu, macam-macam kat belakang ni. Berkaitan dengan istinja. Istinja ni,
Orang Melayu kata basuh berak basuh kecing. Apa saya nak belajar? Takkan tak reti lagi. Sebab kalau salah basuh, tak sah sembahyang. Dia kembali balik ke sembahyang. Kembali balik ke sembahyang. Kembali balik. Sebab sembahyang adalah rukun Islam. Dia kembali balik ke situ. Wajib belajar bab baligh. Ni ada fasa ketiga baligh. Buat apa belajar bab baligh? Sebab bila baligh wajib sembahyang. Tak baligh lagi, tak wajib lagi. Kan? Maka wajib belajar pula pasal wajib ambil wuduk. Bila nak ambil wuduk, untuk sah wuduk dia ada niat lah itu. Belajar niat pula. Niat wuduk. Tertiblah satu je belajar. Wuduk. Tayamum pula. Habis kalau tak ada air tiba-tiba macam mana nanti? Nak sembahyang. Maka wajib belajar tayamum. Nak belajar tayamum kena belajar debu pula satu. Asalnya satu je sembahyang. Pecah habis. Habis pecah. Bak tayamum yang membatalkan wuduk, bak najis ada. Betul baru orang masuk bak solat. Tu yang kalau boleh tengok belakang-belakang tu lah. Itu yang kena belajar akhir sekali. Jadi dalam rukun dalam hadis Jibril tadi ada dicerita tentang Islam, iaitu fiqh dia panggil. Halal, haram, sah, batal. Kemudian yang akan datang, kita akan masuk akan datang lah, bukan sekarang, akan datang bulan puasa nanti ya. Hari pertama bulan puasa nanti. Dia tanya pula tentang iman. Iman ni apa? Percaya kan? Percaya pada Allah. Percaya. Dalam rukun Islam ni mana ada percaya? Percaya kepada sembahyang ada? Percaya pada ada. Dia mendirikan, menunaikan sembahyang, menunaikan puasa. Dia buat pada rukun Islam. Sebut di mulut mengucap 2 kalimah syahadah. Sebut di mulut buat sembahyang, buat puasa, semua buat haji, buat zakat, buat. Rukun iman dia mana ada buat? Buat Allah, buat malaikat, mana ada? Percaya. Bila percaya dia bukan perbuatan. Dia kat hati. Percaya. Itu iman. Kalau rukun iman benda dalam. Rukun Islam benda luar. Jadi dua-dua perlu dipelajari. Dua-dua. Bila wajib belajar? Umur berapa? 50? Senang aja. Kan Nabi kata, dia tu adalah Jibril. Dia datang kepada kamu untuk ajar agama kamu kan? Dia kata tadi. Yang bila akhir sekali Jibril tanya, Nabi jawab rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, tanda-tanda kiamat. Okay. Maka ulama kata, memang itu yang diajar. Tapi bila tu, kita tengok orang tu. Yang Jibril menyerupai. Jibril boleh je menyerupai orang tua ke? Apa boleh je. Tapi Jibril menyerupai yang pertama lelaki. Bila lelaki takkan nak jadi perempuan kan, lelaki. Waktu tu muda. Maka nak belajar dia kena waktu muda. Bukan maksud tua tak boleh belajar. Cuma itu permulaan. Habis kalau dah lambat, nak macam mana? Dah lambat. Siapa suruh lambat kan? Macam mana? Belajar je lah lambat-lambat pun. Daripada tak ada langsung sampai mati, baik belajar juga lambat. Orang putih kata apa? Bukan ada cikgu bahasa Inggeris ni. Better late. Sini bukan. Ingatkan sini. Better late than never. Lebih baik lambat daripada tak ada langsung. Okay. Tapi dari sudut kewajipan untuk belajar muda-muda. Sebab dia perlu kan. Dia perlu kesihatan. Nanti kan baru duduk sejam dah sakit pinggang lah. Dah lengoh tu, lengoh serban tu, serban sini. Saya selalu sebut. Yang lengoh-lengoh ni bukan betul loh, kena sihir. Iya, kena sihir dengan setan. Dia sihir. Dia katok buku lali tu, dia katok lutut ke, dia buatlah sesuatu. Rasa macam lengoh sangat. Sebenarnya mengantuk kan. Dan sebenarnya kena sihir. Sebenarnya bukan sakit pun. Iya, kadang-kadang orang duduk sekejap 40 minit. Lu sakit, rasa macam-macam sakit. Tapi sebenarnya bukan sakit, tu kena sihir. Perasaan. Apa bukti dia? Bukti dia lepas ni bukan pergi klinik. Pergi klinik apa ni? Maknanya bukan sakit. Perasaannya. Kalau betul-betul sakit, lepas ni pakat-pakat beratur klinik. Kenapa tadi pergi kuliah? Berapa orang ada? Adalah 20 orang pergi kuliah. Beratur 20 orang kat klinik. Sebab sakit. Tapi tak ada. Bila wallahualam hilang sakit. Tak jadi tengok sekejap lagi. Wallahualam. Hilang sakit tu. Ya. Semua ni kena, ni semua mainan syaitan ni. Jadi bila dia kena umur tu, dia kena umur yang waktu tu perlu kesihatan. Dia perlu
kecerdasan. Dia tak boleh, Allah, tak faham, ulang balik, ulang. Tak boleh gitu, lambat. Ya. Waktu. Sebab Jibril dah tunjuk. Yang pertama, umur. Yang kedua, Jibril datang dengan kemas. Maka nak belajar untuk mudah dapat ilmu, kena kemas. Sebab tu, belajar online di rumah, dia tak sama dengan berdepan. Walaupun boleh dapat ilmu. Sebab dekat rumah tu, kadang-kadang tengah berguling atas katil. Berguling depan TV sambil-sambil dengar. Ya, kadang-kadang tengah masak. Masa tengah masak tu duduk dengar, tengok jeling-jeling gitu aja. Pakaian macam mana? Tak tutup aurat. Buat apa nak tutup aurat dalam rumah? Iyalah. Jadi sedangkan untuk dapat ilmu tu, dan ilmu tu lekat, dia bukan semata-mata faham tak. Ramai orang faham. Saya ada satu beberapa tempat dulu, kalau masuk bab jamak dan qasar, semua faham. Jelas. Boleh jamak, boleh qasar, 2 marhalah, tak 2 marhalah. Bila dia keluar je musafir, dia call balik. Ustaz, saya nak tanya, boleh tak? Rasa hari tu pakcik ni yang hangguk gini, dia hangguk. Bukan hangguk sikit-sikit. Kenapa tiba-tiba keluar? Dia tak boleh. Sebab dia ada tak cukup syarat untuk menerima ilmu. Dia tiba, tak tahulah yang tak cukup syarat. Dia selalu ponteng ke? Mari tak mari ke? Ataupun ada tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, dia tak boleh lekat. Tahu, tapi tak lekat. Tahu, tapi tak berani nak amal. Yakin dah ni? Yakin dah. Tapi nak call dulu. Ustaz, betul? Betul lah. Saya tahu dah. Dah tahu dah, amal je lah. Kenapa telefon? Antaranya sebabnya adalah tak cukup syarat. Antara syaratnya, pertama, umur. Umur tu tak boleh buat apalah. Benda lepas, jangan dikenang. Okay? Yang kedua, kemas. Kalau di rumah memang tak kemas. Biasa keluar ni kemas lah. Yang ketiga, wangi. Perempuan cara wangi perempuan, lelaki cara wangi lelaki kan. Lelaki dia ada wangi, dia lain macam, dia punya kuat. Perempuan dia punya bau-bau setakat pakai apa? Sabun yang ada wangi tu rasa cukup dah kot. Apalah nama sabun sekarang, wangi sampai 2-3 hari sabun tu kan. Maksudnya wangi perempuan, cara perempuan lah. Jangan perempuan cara lelaki, tak boleh, hukumnya haram. Kalau wangi tu, wangi cara itulah. Itu antaranya. Dan antaranya, itulah, dia duduk je mana? Duduk. Kalau di rumah bukan duduk, berdiri, berjalan, nak pergi toilet, masuk toilet, keluar toilet. Kalau di rumah. Sebab tu dia tak boleh dapat ilmu, bukan tak boleh, boleh. Dapat ilmu. Tapi dia tak sama dengan yang duduk depan. Malah sekarang ada malaikat. Sayap malaikat sedang memayungi. Malaikat. Dapat keberkatan malaikat. Malaikat rahmat. Bukan malaikat maut. Malaikat rahmat. Ada. Malaikat ni ada ni, ramai malaikat. Ada malaikat datang duduk ke semayang ke, duduk ke dengar ke apa. Dia duduk majlis ilmu. Sebab dia adalah raudhatan min riyadil jannah. Salah satu taman daripada taman-taman syurga. Majlis ilmu. Jadi, takkanlah malaikat tak duduk, malaikat duduk. Jadi dia tak sama dengan yang secara online. Ada juga, cuma yang online ni untuk tambah maklumat. Dia dah tahu dah, dengar tambah maklumat. Itu boleh, sangat baik. Online ni yang tengok-tengok YouTube ni, untuk tambah maklumat sangat baik. Tapi untuk dapat ilmu supaya lekat dan boleh beramal, susah sikit. Dia kena ulang banyak kali sehingga lekat. Boleh juga, tapi ulang banyak kali. Sebab dia tidak mujahadah tau. Dia tidak perlu tahan apa-apa. Kalau lengah, dia bangun melompat. Melompat ke, berlari, jogging ke. Kalau dia rasa haus, dia pergi ambil air kat dapur. Sambil-sambil bawa telefon. Sekarang kalau haus, tunggu balik lah makan kan. Teringat sirap kalau bos lasih sedap ni. Tunggu balik lah. Tapi dia orang tak. Pergi-pergi dapur ambil kau terus. Nampak? Dia tak ada mujahadah. Dia tak ada jihad di situ. Jadi bila macam tu pula, bila di rumah pula, jarang tulis. Ada orang tulis, tapi jarang sangat. Catatan-catatan. Tak tulis ilmu ni macam kuda liar. Dia kena tambat. Tak tambat dia lagi. Nak tambat dengan tali, dengan pen. Tambatlah, tulis. Kalau tak tulis, dia akan lari. Jadi, Jibril berupa seorang yang muda. Bermakna mudah untuk dapat ilmu. Yang kedua, rambut dia janggut hitam. Fizikal dia kemas. Pakaian dia bersih, putih melepak. Maka pakaian tak boleh busuk-busuk, kena bersih. Saya ingat Imam Malik. Imam Malik memang hebatlah. Ada orang datang nak tanya tentang hadis. Tentang hadis kat dia. Nak tanya satu hadis je. Dia kata, nak tanya hadis. Kejap. Dia masuk, dia mandi, dia tukar baju, dia pakai wangi-wangi. Lepas tu, dia pun datang. Apa? Saya nak tanya hadis ni.
Oh, hadis ni martabatnya sahih. Hadis ni hadis daripada riwayat Ibnu Umar. Okey, dah. Tu je. Okey, terima kasih. Sekadar itu je nak tanya. Tak sampai seminit, dia punya persediaan setengah jam. Tengok nama dia disebut sampai sekarang. Nak sebut hadis Nabi tu, nak sebut satu je, cuba sikit je nak sebut. Tak sampai seminit. Dia pergi mandi, dia pakai tukar baju, dia pakai wangi-wangi, kemas-kemas sikat. Imam Malik. Itu antara tanda. Barulah ilmu tu lekat. Wangi, pakaian bersih, kemas. Semua ini adalah diperlukan bagi penuntut ilmu. Dan Jibril datang. Boleh kita berhenti ni. Jibril datang mengajar 5 perkara. Rukun 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kita dah Islam, dia panggil Islam baka dan keturunan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ibu bapa kita salah seorang Islam, anak automatik Islam. Tapi negara kita tak sama macam tu kan? Dia kena tunggu 18 kan? Tapi sebenarnya tidak gitu. Dari sudut Islam, mak ayah ada salah seorang je Islam, anak automatik Islam. Walaupun maknya Islam, ayahnya tak Islam sekalipun. Atau mula-mula Islam, lepas tu keluar Islam ke macam mana ke, tetap anak Islam. Salah seorang Islam, anak terus Islam, walaupun tak sampai 18 tahun. Tapi kita amat menyedihkan, banyak berlaku tu, beberapa kali berlaku, dah elok-elok Islam. Yang India tu apa nama tu, baru keluar mahkamah, akhir sekali diserahkan balik kepada mak dia. Yang tahu siapalah nama tu? 3 orang, 3 ke 2? 3 rasa. 3 kan? Dan seorang tu dah menang pertandingan azan yang lelaki tu. Yang perempuan tu dah ada hafal Quran. Sebab ayah dia masuk Islam. Ayah dia India masuk Islam. Kemudian letak dekat satu sekolah macam tahfiz gitu. Lepas tu ayah dia pergi sadadah ke apa macam tu lah. Buat jenayah lah. Tapi ayah dia masuk Islam. Jenayah tu cerita lain, nak cerita anak ni. Jadi lepas tu kena tangkap. Dan terus masuk penjara. Anak-anak ni mana yuran bayar bulanan mana ni? Mana cerita? Apa cerita ni? Budak lepas bulan, anak budak-budak kecil. Tak tahu. Yang masuk Islam ayah dia. Bila masuk Islam ayah, anak automatik Islam. Dah hantar sekolah agama ke tahfiz kot. Tiba-tiba dia buat hal, kalau tak isap dadah ke apa, dia buat hal, masuk penjara. Jatuh hukum, masuk penjara. Anak dia ada kat situ. Anak dia, tak ada. Lepas sebulan. Ustazah dia ni, nak buat apa tak boleh jadi. Cari. Akhir sekali, tak jumpa. Ustazah ni bawa balik rumah dia. Tapi nak tinggal budak tu. Macam buat anak angkat lah. Ustazah ni yang kena macam-macam dengan ni. Last sekali. Maknya lari ke mana tak tahu. Maksud maknya masa tu tak tahu. Akhir sekali tak boleh jadi, ni kena cari. Ustazah ni. Cari. Jumpa mak dia. Rupanya mak dia tak peduli dah. Kahwin lain ke apa. Bila jumpa, mak dia masuk mahkamah nak anak balik. Kalau tak cari pun tak apa. Tu silap lah. Tapi tak mana tahu. Baiklah ustazah ni. Last sekali ustazah ni kena macam-macam. Ancam bunuh lah apa macam-macam. Kerana macam colek lah. Dia istilah macam colek anak orang. Akhir sekali masuk mahkamah, dia pulangkan balik 3 orang tu dekat orang kafir lah. Tu yang terjadi, tu yang terbaru. Boleh tengok berita yang terbaru. Sedangkan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi. Mak bapak salah seorang Islam, anak automatik Islam. Kecuali anak tu baligh. Kalau tak baligh, automatik Islam. Mengucap 2 kali. Kita Islam baka dan keturunan. Mak ayah kita Islam, tak payah asyhadu. Dah Islam terus. Tapi kalau mak ayah kafir, anak Islam kena asyhadu. Kena asyhadu lah. Asyhadu. Mengucap 2 kalimah syahadah. Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Puasa bulan Ramadan. Bayar zakat. Zakat fitrah dengan zakat harta. Lepas tu pergi haji jika mampu. Tengok lah. Kalau T20, apa? 30 lebih. B40 belah-belah lah. Naik 13 saja. M40 20 ke apa? 18, 20. Banyak. Dulu orang pergi haji, alah tak sampai 10,000. 8 kan? Sekarang tengok isi rumah, gaji 11,000 ni. 11,000 pun nak kalau nak pergi nak buat rayuan ke apa jadi sampai 30 lebih. Kalau nak pergi swasta 70 lebih. 70,000. Laki bini 140,000.
Ish. Sebab tu mujurlah mampu, jika mampu. Jika mampu. Kalau tak mampu lah. Pergi umrah je lah. Pergi DIY, murah sikit. 4,000. Tapi pandai-pandai, kena jadi Bangladesh kat sana. Kalau 4,000 je. Ada orang kurang pada tu lagi. Ramai je orang India. Saya pergi baru ni, ramai je. India, Pakistan, Bangladesh. Dia pergi cukup-cukup tambang kan. Lepas tu dia tidur. Itu yang kena halau. Kena halau. Pergi sana, tidur sana pula. Kena halau dengan askar dia, dengan polis dia. Pergi sana, tidur sana. Duduk dekat dataran, duduk. Kata dua orang ni, tak balik hotel ke? Lepas tu ada seorang tu kan, dia baik sikit lah. Ajak dia pergi kejap dekat ni, jumpa dia dekat tingkat 3 Sofwah tu, hotel tu ataupun Clock Tower tepi tu ada kedai makan Melayu punya. Pergi cubalah cakap, walaupun itik dengan ayang itik cakap tak apalah. Dengan tangan habis, kaki habis, semua naik lah. Dia kata dia cukup-cukup tambang. Habis tu makan, rezeki lillahi ta'ala. Kata itu. Rezeki. Setakat ni dia dah duduk 15 hari. Kita 12 hari. Dia duduk 15 hari, tak kebuluh lagi. Malah dia belanja makan hari tu. Bukan belanja, dia suruh nasi dia. Tak tahu dia ambil kat mana. Jadi memang pergi. Jadi kita nak pergi tu berapa harga? Nak makan, ada makanan Melayu. Sibuk nak makan. Orang pergi nak ibadah, dia sibuk nak makan. Kenapa makanan? Saya tak nak makanan, saya nak makanan Melayu. Mesti kena ada nasi khabun, ada nasi dagang. Makan kat sini lah. Tu kita. Itu yang jarang kali makan kat hotel tu kan. Kalau tak pergi tu je lah. Pergi umrah. Kalau yang paling murah pun 5 lebih lah. Itu pun sekilo apa? 1 kilo menapak. Habis nak pergi haji, nak kalau daftar tabung haji sekarang 2069. 2069. Itu yang minggu lepas. Ada yang daftar 2069. Mati dululah ustaz kata. Mati dululah. Tak apalah. Sebab dia bukannya wajib jika mampu. Tak mampulah tu. Carilah duit lagi. Cari. Dapat 70,000 pergi swasta. Pergi swasta. Dapat lagi lebih, dapat 100,000 ke 120,000, pergi yang duduk kat Clock Tower. Keluar terus masuk. Tak payah nampak, tak payah berjalan-jalan. Tapi itulah. Adalah. Allah pilih ada. Ada je mari kat mana-mana ada je. Saya pergi pun bukan ni orang. Dia paksa pergi. Saya kata sabar dulu. Dia paksa. Tiap minggu paksa. Mesej. Bila ustaz? Cepat dia paksa kita. Apa pula dia ni paksa aku. Dia pergi. Dia paksa tu maksudnya sponsor lah. Paksa. Bila nak pergi ni? Sebab dia kata nanti sebulan, lepas sebulan. Lama tak? Saya tak ingat lah berapa bulan. 3-4 bulan juga kot. Ke 5-6 bulan juga. Dia paksa. Kita sabar lu. Paksa. Akhirnya, kalau ada rezeki, alhamdulillah. Next, tahun depan. Dengar cerita, nak pergi ramai sikit. Saya jadi mutawif pula. Habis kat situ, cerita kisah-kisah. Kita tak masuk lagi pengajian. Sebab tu nampak macam ringan-ringan. Kelas saya biasanya berat. Bukan ringan. Nanti kasi ringan kan. Kelas saya sebenarnya berat. Dah rasa berat lah. Allah. Ni ringan aja ni. Okey, kita berhenti dekat fasal yang kedua. Maksudnya? Asal pula? Masalah. Sebenarnya dia malaikat, dia menyerupai lelaki. Itu je lah. Malaikat, kita tak boleh kata dia menyerupai perempuan. Haram, berdosa. Malaikat tak pernah menyerupai perempuan. Malaikat, kalau ada ulama kata, kalau kata malaikat tu menyerupai perempuan, sebahagian ulama kata haram, berdosa, setengah ulama kata kafir, kufur. Kalau kata malaikat tu bukan. Kalau kata malaikat itu perempuan, kufur. Kalau kata malaikat menyerupai perempuan, haram, dosa besar. Sebab malaikat tak ada jantina. Dia tidak berjantina malaikat ni. Jadi dia boleh menyerupai, dia boleh. Dia tak sama dengan jin. Jin boleh juga menyerupai, tapi dia panggil tasyakkul, dia panggil. Tasyakkul ni menyerupai. Cuma jin menyerupai
boleh menyerupai, dia sakit. Bila dia sakit, lepas dia kembali balik kepada asal dia akan jadi lemah sangat. Dan jin ni dia nak menyerupai, dia perlu belajar. Dia ada amalan dia. Dan dia boleh menyerupai binatang pun boleh. Ular ke apa boleh. Orang pun boleh. Tapi memang sangat sakit lah. Orang tu bukan menyerupai orang direct. Dia macam nampak-nampak. Yang orang kata, aku nampak Pok Mak dah meninggal 2 bulan lepas. Nampak rumah dia. Nampak macam kelibat tak kelibat. Dia menyerupai tu. Tapi malaikat tak? Malaikat dia boleh menyerupai lelaki. Dan malaikat akan menyerupai lelaki yang paling, apa dia panggil? Yang grade A pada zaman itu. Buddha kata gitu. Siapa grade A? Kecuali Nabi lah. Siapa grade A zaman tu? Sahabat yang ni. Maka grade A tu masuk tahap grade A. IQ paling tinggi. Paling cerdik. Tubuh badan paling elok. Apa lagi? Muka paling handsome. Yang grade A lah. Semua grade A. Dia akan menyerupai sama macam tu. Nak sama. Nak sama dengan tu. Jadi dia malaikat memang boleh menyerupai seorang lelaki. Dia menyerupai, kadang dia jumpa sahabat, kan dia bagi salam kat sahabat. Kadang-kadang dia boleh menyerupai lelaki. Perempuan bukan tak boleh, haram kalau kata gitu. Sekadar menyerupai gitulah. Malaikat daripada cahaya. Jin daripada api, kita daripada tanah. Boleh menyerupai, boleh nampak. Kata macam mana nak menyerupai? Orang dulu kata macam tak percaya. Sebab tak ada teknologi tu dulu. Sekarang dah ada dah. Apa? Hologram. Tahu hologram? Kan? Macam projektor tu, tapi projektor ada di ni tak? Dia hologram. Memang boleh jadi. Sering pegang, tak ada. Sekarang dah ada lah. Dulu orang tak percaya. Malaikat daripada cahaya nak menyerupai jadi tanah macam mana? Boleh. Hologram. Sekarang pun percaya. Macam itulah. Dulu orang tak percaya juga. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Nabi Isra'. Sekarang tak masuk akal sangat-sangat. Kalau naik roket sampai je. Kejap je. Dulu orang tak percaya. Mana naik apa? Naik unta pun sebulan. Baru sampai. Macam mana dalam masa yang singkat? Dulu orang tak percaya. Sama lah juga yang lain-lain. Kadang-kadang perkara tu pelik. Kita tak percaya lagi sebab tak sampai lagi. Sampai zaman, boleh aja kita sebenarnya. Jadi macam itulah. Sekadar menyerupai. Kemudian dia hilang gitu je. Lepas tu dia keluar, dia berundur malaikat tu, malaikat Jibril berundur. Lepas tu orang pun tengok part lain, tengok balik hilang. Sekadar menyerupai gitu lah. Ada seorang sahabat, dia biasanya malaikat biasa menyerupai seorang lelaki dan bagi salam kat dia. Ada seorang sahabat, namanya Imran bin Husain. Saya dah cerita dah 2 hari lepas kat tempat lain lah. Rasa nak cerita sekali lagi lah, last penutup cerita. Imran bin Husain. Imran bin Husain ni ada penyakit bawasir. Bahasa Arab dia panggil bawasir. Melayu panggil bawasir. Bawasir. Penyakit bawasir. Jadi bawasir teruk. Penyakit, sakit lah. Bawasir ni sakit. Malaikat hari-hari datang bagi salam. Aku malaikat menyerupai lelaki. Assalamualaikum ya Imran bin Husain. Waalaikumsalam. Tu je lah bagi salam. Satu ketika dia sampai tak tahan sangat, dia pergi kat Nabi, dia kata aku makan ubat macam-macam dah. Last kali aku terpaksa datang minta doa lah ya Allah. Minta doa dekat Allah. Sebab kau Nabi mestilah mustajab doa kan. Supaya Allah sembuhkan. Nabi pun angkat tangan, ya Allah sembuhkanlah. Tak lama sembuh. Lepas esok tu tak mari dah malaikat. Lusa tak mari dah malaikat. Tulat tak mari dah malaikat. Malaikat mari ni dia ada seronok tau. Kita kalau orang alim mari rumah kita pun seronok. Ini malaikat yang tak pernah buat dosa. Tiba-tiba dah beberapa hari tu, beberapa minggu tak mari, rasa macam kosong je hidup dia. Rindu kat malaikat. Malaikat tak mari dah. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata kenapa malaikat marah kat aku ke? Yang tak mari dah. Biasa bagi salam. Tak, Nabi kata malaikat datang sebab kesian dekat engkau. Engkau sakit kan? Maka kesakitan kau dan sabar kau terdengar di langit. Maka malaikat turun nak respect lah tu. Okay, respect. Tabik. Sakit-sakit pun tabik. Sekarang kau dah sihat. Dia tak datang lah jumpa kau. Buat apa lagi datang? Suara kau tidak didengari dah. Gitu. Macam tu minta kat Nabi. Minta doa lah supaya Allah kembalikan sakit wasi aku balik. Nabi pun doa balik. Datang wasi balik. Datang. Datang balik. Malaikat bagi salam balik. Sikit aja kita. Sampai mati dia penyakit wasi. Dan daripada
daripada hadis daripada Imran bin Husain inilah kita akan masuk bab akan datang, iaitu sembahyang atas kursi, sembahyang duduk. Sebab Imran bin Husain ni sembahyang duduk. Maka Nabi bagi tahu syarat-syarat untuk sembahyang duduk. Dia bukan main balik suka-suka je. Ada syarat. Daripada hadis Imran bin Husain, dia akhir sekali buat hasil dia kena sembahyang duduk. Wallahu alam. Fasal 2, rukun iman 6 perkara akan datang. Kenapa habis 11.30? Sebab kata yelah, kita mula lambat tadi. InsyaAllah lepas ni saya berhenti kat sejam je. Lepas tu kalau ada soalan kita, kalau ada perbincangan pun boleh, muzakarah. Kalau ada bantahan pun boleh, kita mari dengar. Saya tak setuju. Alright, mari kita dengar sama-sama, kita muzakarah. Akan datanglah. Kita ni balik hari pertama tu kan. Hari Selasa minggu kedua. Kemungkinan itu hari pertama puasa. Kemungkinan lah hari pertama, tak pun hari kedua puasa. Pakat-pakat sebarkanlah. Dan jangan lupa beli tapi cari sendiri. Yang ada tu mujur lah. Cari, saya tengok murah je harga. Kalau kat sini RM7. Kalau dekat Shopee RM7-8 lah. Beli. Tangguh dulu, kita sudah ingin tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ولحم الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.